salam sejahtera. Saya Asyah binti Abdul Sattar daripada Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah mewakili rakan-rakan Nur Azmi bin Nordin daripada Polisas, Prof. Zakimin bin Haji Muhammad daripada UTHM akan membentangkan kajian di Matriks 2023 yang bertajuk Perbandingan Pengiraan Isi Padu Kerja Tanah antara kaedah Cross Section CX dan kaedah Surface to Surface menggunakan perisian CDS. Pengenalan. Hubungan antara pemaju perumahan, kontraktor dan jurukul tanah di dalam kerja-kerja tanah adalah saling memerlukan. Kontraktor akan membuat tuntutan kerja-kerja tanah yang telah dilakukan melalui data-data isi padu kerja tanah yang telah disediakan oleh jurukul. Ada kalanya timbul isu integriti ataupun keyakinan antara pihak pemaju dengan kontraktor apabila isi padu kerja tanah tadi tidak memenuhi jangkaan ramalan awal mereka. Di sinilah peranan jurukul tanah untuk membuktikan hasil kerja mereka adalah tepat dan konsisten. Perisian CDS adalah salah satu perisian yang sering digunakan oleh jurukul tanah untuk memproses data-data kerja ukur mereka. Boleh dikatakan juga perisian CDS menjadi perisian pengantara sebelum data-data ini disiapkan dalam perisian AutoCAD. Perisian CDS juga berperanan sebagai pangkalan data untuk menghasilkan plan perhitungan. Banyak analisis ke atas data boleh dibuat menggunakan perisian CDS dan di antaranya boleh membuat kiraan volume melalui 3 cara iaitu secara to a plane, surface to surface dan cross section. Latar belakang masalah. Pengiraan isi padu bagi kerja-kerja tanah yang dilakukan oleh kontraktor amatlah penting sebagai bukti untuk tuntutan progres kerja mereka. Namun, pelbagai kerenah dan isu yang cuba dibangkitkan apabila data-data kiraan isi padu telah dipersembahkan kepada mereka tidak menepati ramalan awal mereka. Apa yang penting, mereka mahukan keuntungan yang lebih sewaktu tuntutan progres kerja. Jika jurukul tanah tidak berupaya untuk membuktikan kerja-kerja kiraan isi padu adalah tepat dan konsisten, mereka akan menghadapi masalah dari segi kepercayaan dan kredibiliti dari semua pihak. Suatu kaedah pengiraan yang konsisten dan disemak dengan kaedah lain selalu dipraktikkan untuk memastikan data-data kiraan isi padu kerja tanah adalah mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan. Objektif kajian. Kajian ini mempunyai 2 objektif. Yang pertama, pengiraan menggunakan kaedah cross section CX dan surface to surface pada keluasan yang berbeza. Yang kedua, perbandingan data ukuran pada sela rantaian 5 meter, 10 meter dan 20 meter antara kaedah cross section dan surface to surface. Metodologi kajian. Kajian ini mempunyai 4 metodologi kajian. Yang pertama adalah perancangan. Yang kedua adalah pengukuran di lapangan. Yang ketiga, pemprosesan data. Yang terakhir adalah analisis data. Perancangan. Rajah 1 menunjukkan semakan rantaian menggunakan alat GPS. Rajah 2 menunjukkan penandaan rantaian pada sela 5 meter, 10 meter dan 20 meter. Rajah 3 merupakan lakaran yang diperolehi daripada cerapan GPS. Pemprosesan data. Rajah 4 menunjukkan perisian CDS. Rajah 5 adalah muat turun variable ASCII. Dapatan kajian. Perbandingan data isi padu kerja tanah dibuat berdasarkan kawasan tapak projek yang berbeza dan pada sela rantaian cross section yang berbeza. Semua data dibandingkan dengan nilai yang diperoleh daripada pengiraan dengan kaedah STF, surface to surface. Perbezaan yang lebih besar berlaku di tapak projek yang kecil dan apabila tapak projek semakin besar, didapati penggunaan sela 5 meter mempunyai peratusan hasil yang lebih baik. Ia juga digunakan untuk nilai sela rantaian 20 meter dan mendapati bahawa perbezaan peratusan yang lebih kecil untuk tapak projek yang lebih besar. Peratusan kad daftar untuk sela rantaian 5 meter. Jadual 1 di bawah menunjukkan perbezaan bagi sela rantaian 5 meter dan rajah 6 menunjukkan graf peratusan bagi nilai kad daftar pada sela rantaian 5 meter. Tapak proyeksi yang mempunyai keluasan 12.5 ekar memperolehi peratusan fil sebanyak 0.160% dan kad sebanyak 0.042%. Ini jelas menunjukkan bahawa tapak projek lebih luas, peratusan akan menjadi lebih kecil. Peratusan kad daftar untuk sela rantaian 10 meter. Jadual 2 di bawah menunjukkan perbezaan bagi sela rantaian 10 meter dan rajah 7 menunjukkan graf peratusan bagi nilai kad daftar pada sela rantaian 10 meter. Tapak projek A yang mempunyai keluasan 2.5 ekar memperolehi peratusan fil sebanyak 2.531% dan nilai kad sebanyak 15.576%. Ini jelas menunjukkan kawasan yang kecil akan memperolehi ketepatan yang rendah.
Peratusan kad dan fil untuk sela rantaian 20 meter. Jadual 3 di bawah menunjukkan perbezaan bagi sela rantaian 20 meter dan rajah 8 menunjukkan graf peratusan bagi nilai kad dan fil pada sela rantaian 20 meter. Tapak proyeksi yang mempunyai keluasan 12.5 ekar mempunyai peratusan fil sebanyak 0.039% dan nilai kad sebanyak 0.388%. Ini jelas menunjukkan bahawa tapak projek lebih besar, peratusan akan menjadi lebih kecil dan ketepatan data akan menjadi lebih bagus. Ini merupakan dapatan hasil kajian untuk objektif yang kedua, iaitu perbandingan data ukuran pada sela rantaian 5 meter, 10 meter dan 20 meter. Peratusan kad dan fil untuk tapak projek A, perbezaan peratusan purata bagi nilai kad dan fil bagi setiap projek juga telah dikira untuk melihat kesan kawasan ke atas penggunaan kedua-dua kaedah. Pengiraan kepada perbezaan purata juga mendapati bahawa lebih besar tapak projek akan menyebabkan kurang perbezaan antara kaedah STS dan kaedah cross section. Jadual 4 di bawah menunjukkan nilai bagi fil memperolehi perbezaan yang ketara untuk keluasan tapak projek yang kecil berbanding nilai kad. Jadual 5 menunjukkan purata peratusan kad dan fil untuk tapak projek P. Jadual 6 menunjukkan penggunaan sela rantaian 5 meter memperolehi peratusan fil iaitu 0.160%, manakala nilai kad iaitu 0.042%. Ini menunjukkan kawasan tapak projek yang lebih besar, penggunaan sela rantaian yang lebih kecil memperolehi ketepatan yang lebih tinggi. Kesimpulan, penggunaan kaedah cross section masih relevan untuk mengira kuantiti tanah. Selain daripada kontraktor dapat melihat secara visual di atas pelan, data pengiraan dapat ditunjukkan dengan jelas dan meyakinkan. Hasil kajian mendapati sela rantaian akan memberi perbezaan nilai isi padu pada kerja tanah. Oleh itu, garis paduan cara mengira isi padu kerja tanah perlu dipersetujui bersama oleh pihak yang terlibat. Di kawasan yang besar, pengukuran isi padu kerja tanah menggunakan sela rantaian yang lebih kecil adalah lebih baik, tetapi kos untuk kerja ukur juga akan meningkat kerana lebih banyak butiran perlu diukur. Kesimpulannya, kajian ini dapat memberi pendedahan serta penerangan yang berkaitan dengan kaedah pengiraan cross section. Kajian ini menunjukkan kaedah cross section masih merupakan kaedah yang sesuai dan terbaik, tetapi perlu pengesahan selanjutnya iaitu dengan pengiraan isi padu menggunakan kaedah STS, surface to surface. Ini merupakan surat perhargaan yang diperolehi daripada Jurupo Dr. Said Ibrahim, menunjukkan kajian ini telah dikongsi bersama pihak Jurupo. Sekian, terima kasih.